Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat Allah yang lain yang tidak mampu kita hitung. Dan terutama sekali nikmat yang paling besar, iaitu Allah mengurniakan kepada kita, iaitu nikmat hidup. Di mana nikmat hidup itu kita rasakan, hidup itu kita kembalikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang sebenar-benar yang dikatakan kita mensyukuri nikmat, iaitu diberi kita hidup. Sebelum ni kita tak disebut lagi apa-apa, jadi tak ada siapa-siapa yang kurniakan kita nikmat hidup melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada siapa-siapa bagi kita hidup? Tak ada selain Allah. Jadi hidup kita ni kita kena serahkan balik kepada Allah. Sebab kita hanya kosong. Kita hanya tak disebut apa. Bila ada hidup, itu menceritakan kehidupan diri keesaan dia. Dan bila kita dah faham, yakin ni, ini nama dia keimanan. Ini nama dia keyakinan. Bahawasanya hidup kita ni adalah untuk apa? Tidak lain cerita dia mengesakan dirinya. Kalau kita faham ni, alhamdulillah, inilah tempat yang paling selamat. Tak ada lagi rasa kedirian kita. Semua apa yang kita buat, semuanya adalah hak-hak dia belaka. Tapi kalau kita tidak memahami kaedah ataupun konsep ni, kita mengakui kita hidup dan kita mengakui kita memiliki hidup. Padahal hidup kita ni dikurniakan oleh Allah untuk nak melihat ahsanu amal, iaitu apa kita dibagi hidup, apa kita ni, kita ngaku ke ataupun kita serahkan balik. Abang, kalau kita serahkan balik hidup kita kepada Allah, maka itu ahsanu amal, itu nama amalan yang paling baik yang Allah nak lihat dalam diri kita. Faham tak bang? Faham Mak J? Tapi kalau kita dalam hidup kita kata ini hidup ni aku punya, menceritakan tentang diri aku, habis kita. Semua tak sesuai nanti dalam hidup. Ada yang kena, ada yang tak kena, ada kena, ada tak kena. Masih lagi tak tentu harah diri kita. Kejap kena, kejap tak kena, kejap kena. Ada yang nak protes, baik pun tak kena, tak baik lagi lah tak kena. Tapi kalau kita betul-betul duduk di dalam maqam ni, la ilaha illallah, tak ada semua, kita pun tak ada. Habis hidup ni adalah hak Allah. Dia yang tahu menyusun kita punya kehidupan. Faham tak? Jadi jangan ingat kita tadi bangun pukul berapa. Kata tadi sebelum subuh tadi, pukul 5 lebih, kan? Abang, pukul 5 lebih sebelum subuh, kan? Abang tadi bangun pukul 5 lebih sebelum subuh. Jadi jangan ingat kita yang bangun dengan sendiri. Siapa yang bangunkan kita tu? Siapa? Allah. Siapa Mak J?
Allah. Jadi tak ada siapa-siapa yang kejutkan kita. Kalau tak dikejutkan kita, kita tidak bangun. Dan kita tidur tadi, Abah tidur semalam pukul berapa? Abah tidur semalam pukul 2 lebih. Tapi tak tepat dia Abah tak tahu. Tapi pukul 2 lebih. Kamu kan tidur berapa? Mak J tidur pukul apa? Pukul 1. Tak tahulah tepat ke tak tepat, lebih kurang tu lah kan. Abang? Awal lagi ke? Abang? 1 juga? Lebih kurang lah. Nak tepat mana boleh kan? Jadi siapa yang mengantukkan kita nak tidurkan waktu tu? Nampak? Nak tidurkan kita, nak bangun pukul berapa pun kita dah habis. Kita dah tak ada daya upah. Daya. Fakir. Fuqarah. Tak memiliki apa-apa. Semua dia nak pergi. Semua dia yang nyusun. Bukan kita. Apa lagi dalam kehidupan kita ni? Kita nak makan apa sarapan pagi, kita nak apa ni, nak pergi ke kerja ke ataupun nak pergi ke mana-mana, itu siapa, susunan siapa tu? 24 jam. Kita rasai ke ataupun kita buat tak tahu je? Itu kita nak bawakan dalam kehidupan supaya kita merasai 24 jam tu semuanya susunan hidup kita ni adalah dia keesaan tunggal, diri dia yang boleh mengatur. Tapi kalau kita tak ingat ke situ, kita akan rasa seolah-olah kita je yang tanpa kita sedari kita telah melakukan kesalahan yang besar. Tapi kita tak belajar, mana kita tahu itu salah. Kita menggunakan kudrat Allah, hidup yang Allah bagi, pendengaran, pemikiran, ilmu, semua kita rasa kita tak pulangkan kat dia, kita rasa di diri kita. Tapi beruntung bila kita mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, kita dah mula sedar. Sikit demi sedikit kita akan sedar. Setiap kita nak bergerak ambil gelas pun kita rasakan kudrat dia. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah, bukan kita tapi Allah. Kita olahkan. Ayat tu ayat untuk pergi perang. Bukan engkau yang membunuh, ketika kau membunuh, bukan. Maknanya. Bukan engkau, bukan. Maknanya nak menafikan diri. Mana? Kita bawa dalam kehidupan. Napas kita naik, turun. Berhenti. Betul? Kalau dia naik tak turun, mati tak? Mati. Jadi siapa yang naikkan? Siapa yang memegang nyawa kita? Siapa yang turunkan? Siapa yang berhentikan? Kita dalami lagi, kita halus lagi. Fakir kita ni. Sifat fakir kita, tak punya apa-apa. Supaya kita betul-betul merasakan memang semua 100% hidup, pendengaran, kehendak, penglihatan, percakapan, semuanya apa tu? Hak kita nak rasakan dalam kehidupan. Kalau kita tak tukarkan tu, nanti kita rasa seolah-olah kita telah mentakbir. Padahal tu semua siapa takbiran? Allah yang mentakbir diri. 7 lapis langit kepala dan 7 lapis bumi kita sampai ke bumi. Semua seisinya siapa yang takbir? Allah. Begitu nanti kita akan nampak luar semua. 7 lapis langit di luar, 7 lapis. Alam kabir, alam yang besar, semua diperintah oleh Allah, diatur oleh Allah. Walaupun malaikat, walaupun iblis sekalipun, walaupun halus COVID, halus lagi pada COVID pun ada. Makhluk Allah. Itu semua siapa yang atur? Nak banyakkan dia, nak membiakkan dia, nak hantar ke sana, siapa yang perjalankan COVID tu, dia pindah ke orang ni? Siapa yang memperjalankan? Allah semua. Bila kita belajar duduk di situ, kita ada nampak tak? Makhluk ni ada kuasa. Dia berkuasa, siapa yang bagi kuasa? Jadi kita tak nampak kuasa dia. Kuasa Allah. Sampai betul-betul, pertama sekali dalam diri kita, wafi'am, fusikum afalah. Dalam diri kita kena yakin dulu. Sampai kita rasa kita nak bergerak, nak melihat, nak mendengar, nak berdegup jantung, nak itu. Sampai kita rasa betul-betul dia semua yang gerakkan. Darah kita yang berjalan mengalir, semua kita rasakan berzikir dia je. Memuji diri dia. Kita tak nampak lagi ada diri kita lagi.
Kita belajar ilmu mengenal diri mengenal Allah. Itu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah, pada Rasul, pada para Nabi. Dan Rasulullah sampai kepada kita dah terlampau banyak cinta pada dunia. Jadi ilmu ni tetap ada. Sampai bila-bila ada. Tapi bila kita dah ditipu dengan hawa nafsu syahwat kita, kita biarkan pula lama-lama, tunggulah, nantilah. Kita suka lengah-lengah kan. Kita dah nampak dah kebenaran tu itu Allah, tapi kita lengah-lengah kan. Nantilah bila nak tua sikit nanti belajarlah ilmu mengenal diri mengenal Allah ni, baru betul-betul kita nakkan kepada Allah. La haula wala quwwata. Kita macam confident kan nyawa kita sesaat ni, seminit, besok, lusa, kita tahu ke nyawa kita ni boleh sampai ke situ. Jadi selesaikan cepat. Kita perlu ada perasaan gitu. Kita tak tahu nyawa kita. Bila dah sampai rasa petunjuk tu, terus jalan. Itu Allah dah bagi hidayah tu. Maknanya, jangan kata belum sampai hidayah lagi, belum datang seru lagi. Itu perkataan tu bahaya tu. Itu kita seolah-olah menafikan hidayah Allah tu sentiasa banyak perumpamaan. Perumpamaan tu nur. Nur tu hidayah lah. Ya. Ditunjukkan perumpamaan. Berapa banyak perumpamaan. Tapi bagi orang yang terbuka mata hati dia, lihat Allah, faham. Setiap detik saat kita ni, setiap inci dunia ni semua ada perumpamaan. Semuanya tidak sia-sia Allah jadikan. Bagi makna. Tapi bagi orang yang hatinya lalai, lengah, suka perkara-perkara yang menghala kepada lalai kepada Allah, buat perkara-perkara yang sia-sia, dia tak nampak perumpamaan Allah. Dia fikir dia punya nafsu dia buat macam dia hilang akal lah. Tu jadi dia panggil nafsu sarakah, dia panggil. Dia buat sukati dia je, tanpa dia memikirkan apa akan terjadi pada diri dia setelah dia melakukan nafsu sarakah, nafsu syahwat tu tadi. Itu maknanya diri-diri manusia yang Allah bagi tahu, innal insana lafil usr. Manusia tu semua je dalam kerugian. Kecuali yang benar-benar mengenal Allah, benar-benar beriman yakin pada Allah dalam kehidupan dia tu tadi. Dan mereka melakukan amal-amal yang soleh, yang betul-betul bila dah melakukan solat, melakukan puasa, zakat, korban, sedekah, haji, umrah atau apa segala ibadah pun, menyara hidup keluarga apa semua, bagi nafkah untuk ni apa semua, itu mereka buat semata-mata merasakan keesaan Allah, bukan dirasakan diri dia yang buat. Keesaan Allah semuanya diri keesaan Allah, dia tidak merasa ada diri dia. Itu amalan sah. Innal ladzina amanu, dia beriman kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Itu nama amal soleh. Bukan amal soleh cerita kat orang aku gini, bukan. Dia buat tapi dia tak mengakui dia. Tapi itu semua rahmat Allah, dia boleh buat. Itu amal soleh. Baru Allah akan bagikan tadi perjumpaan. Taruh perjumpaan. Berjumpa dengan siapa tu? Pertemuan dengan siapa? Dalam hidup lagi kita merasakan berjumpa, pertemuan dengan Allah. Tapi kalau kita masih lagi melakukan, kita mengakui ada diri kita, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kita mensekutukan dalam ibadah, dalam kita lakukan ibadah, kita mengaku kita yang lakukan ibadah, itu adalah mensekutukan Allah. Kita tak akan dapat berjumpa, bertemu dengan Allah di dunia. Sebab kita bersandar kepada upah atau bersandar selain daripada Allah. Bukan saya cakap upah tu tak betul. Bukan tak boleh. Tapi kita tak berpegang kepada siapalah yang nak membagi upah tu. Siapakah yang boleh gerakkan kita lakukan ibadah tu. Siapa yang beri kita roh kehidupan. Siapa yang beri kita pendengaran, penglihatan, ilmu yang kita nak beramal tadi.
Siapa yang beri kekuatan untuk kita berdiri melakukan solat tahajud tiap-tiap malam, setahun, 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Itu siapa yang bagi? Itu amalan soleh saja dia mengakui bahawa ini semua aku dapat buat rahmat-Mu ya Allah. Dia takut aku nak mengatakan bahawa aku yang beramal. Dia kan sebab aku beramal aku masuk syurga, bukan aku takut ya Allah. Jadi Engkau yang berbuat ya Allah. Dan aku nakkan pertemuan dengan Engkau aja. Merasakan di dalam dia melakukan ibadah, dia rasakan dengan perjumpaan dengan Allah tadi. Manis, lebih manis daripada apa yang dia nak minta. Dan apa yang Allah telah sediakan tadi. Bukan Allah sediakan kita nak belekeh. Tapi Allah tu lebih mustahak daripada apa yang Allah nak bagi. Maknanya kita dah faham. Maknanya Allah Ta'ala pun setuju bahawa kita ni betul-betul faham. Allah tu betul bagi kita faham. Ini nama Fad'uli fi aibah. Allah Ta'ala kata, masuklah dalam golongan hamba-Ku yang betul-betul beribah. Allah sendiri mengakui bahawa kita ni tergolong daripada golongan hamba-Nya yang betul-betul beribah. Badah. Allah sendiri yang, sebab ciri-ciri dia tak merasakan ada kedirian. Siapa golongan Fad'uli fi ibadi tu? Ketua dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Khidir, Nabi Musa, semua rasul-rasul ada semua Nabi-Nabi dalam tu. Semua para wali berjuta semua dalam tu golongan. Tak seronok kita. Jadi kita tahu ada tujuh tu, kita dah dipilih oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah. Ilmu kita tidak mensekutukan Allah. Ilmu kita ada pertemuan berjumpa dengan Allah ketika di dunia lagi, apatah lagi di mana pun. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana pun kita berada, tetap kita rasakan yang ada hanya Allah. Ini keberuntungan pada kita. Supaya diri kita lebih seronok dengan Allah. Ada seorang tu, dia dah biasa duduk dengan ramai-ramai. Bila tak ada orang, dia seorang-seorang dia gaji gerisah. Itu golongan orang yang dia tidak kenal Allah. Dia rasakan banyak orang ramai, dia rasa aman. Tapi bila dia semua dah pergi, dia duduk seorang-seorang dalam bilik, dia rasa macam gelisah. Nanti dia panggil kawan ni, kawan ni datanglah. Supaya dia ada ramai orang, dia itu orang yang maknanya tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi kalau orang yang kenal diri, kenal Allah, dia lagi tak ramai orang, dia lagi seronok dengan Allah. Dia seronok. Dia suka seolah-olah dia bercinta ataupun berdialog dengan Allah. Seronok. Dia tak nak orang lain tahu. Bila orang datang, dia biasa. Tetap Allah tu tetap dengan dia. Tapi dia kawal. Wa hablum minallah wa hablum minan. Perhubungan baik dia dengan Allah, perhubungan baik dia tetap dengan makhluk. Walau makhluk macam mana pun, dia tetap hubungan dengan Allah tetap mengesakan juga. Jadi kalau makhluk ramai pergi pun, dia tetap tak ada kepura-puraan dia. Tetap ibadah dia, tetap lagi tak ada orang, lagi dengan bersunyi-sunyian, lagi best dengan Allah. Ini nama dia amalan soleh. Sebab apa amalan soleh? Sebab dia innallazina amanu. Dia dah kenal Allah, Allah perkenalkan diri Allah pada diri dia, hingga dia tidak ada was-was dengan Allah lagi. 24 jam. Semalam dah diceritakan macam mana Sayyidina Umar cerita Sayyidina Abu Bakar ketika peperangan. Dia tak ada jalan gelisah, dia tetap dalam perang ni. Kan orang kan gelisah muka kan, perang kan. Tapi Abu Bakar dia relax dia. Dia rasakan Allah aja. Dia tenang. Setenang-tenang dia. Jadi Sayyidina Umar tengok memang Abu Bakar ni special. Dalam kondisi peperangan, kondisi apa pun kelang kabut pun, dia tak kena kelang kabut. Dia dengan Allah, dia tenang. Tengok wajah dia. Tetap tenang. Tetap dia jaga dia dengan Allah. Tak ada kedirian dia. Rasakan Allah semua. Kita boleh kena uji sikit dah, kita dah mula bergoyang ada diri kita lah. Kan? Mula rasa, aku ni, diorang ni, kita rasa ada dah diri kita balik. Bila kena ujian. Jadi macam mana kita nak olah kan? Abu Bakar tu dia olah kan. Bukan makna dia tak olah kan. Dia olah kan skill-skill yang Rasulullah ajar tu. Ketika dalam gua lagi.
Sebelum perjalanan di dalam gua Sayyidina Abu Bakar, maknanya orang nak bunuh Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar nak pergi ke gua apa nama dia? Jabal apa? Nur ke Jabal Sur? Jabal Nur kan, untuk nak dapatkan apa ni, perlindungan kan. Jadi perjalanan tu tahu musuh nak bunuh Rasulullah. Jadi Abu Bakar ni dia rasa macam dia dah follow depan, Rasulullah belakang, Abu Bakar depan. Dia rasakan macam musuh ada belakang Rasulullah. Jadi dia pergi, Abu Bakar pergi kat belakang. Biar kalau kena, biar aku mati dulu. Dia ke depan. Lepas tu dia rasa macam musuh nanti belah kanan nak panah ke apa. Dia rasa gitu, dia ke belah kanan. Biar anak panah tu biar kena dia rasa itu. Lepas tu dia rasa ke kiri. Jadi Abu Bakar sentiasa duduk posisi apa yang dia rasakan tadi, dekat dengan Allah, bisikkan. Dia apa cerita sebenarnya? Kalau kita ambil itu ada satu manzil, satu makam. Jadi kita ni maknanya menjaga keselamatan, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak menjaga agama kita? Macam mana kita nak jaga maknanya supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dengan kita? Kalau dapat kita buat gitu, kita akan diberi oleh Allah. Sesungguhnya Muhammad Abu Bakar, Allah tu dekat dengan kau. Kan dia dapat dalam gua. Dia dah masuk dalam gua kan, ada ular kan. Jadi takut Rasulullah sandar ke situ, Rasulullah kena petuk. Jadi Abu Bakar letakkan telapak kaki dia di lubang yang ada ular tu. Jadi ular tu petuk. Berpeluh-peluh menahan sakit, diam dia. Sampai Rasulullah kata, kau jangan risau, Allah tu dekat dengan kau. Dan Abu Bakar dapat. Dia sentiasa dengan Allah. Makam dia. Jadi kita nak dapatnya itu. Dekat tu macam mana dekat? Dekat tu bahasa Arab dia qarib. Qarib. Ataupun kita buat korban ni perkataan daripada qurab. Qarib. Mendekatkan. Amalan tu mendekatkan diri pada Allah. Muqarrabin. Ada malaikat nama malaikat muqarrabin. Malaikat yang dekat dengan Allah. Dekat macam mana? Tapi dekat tu dimaksudkan tadi, qarib tu, Allah tu dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila sa'alaka, bila manusia tu orang ahli ibadah pada aku, soal pada engkau Muhammad berkenaan dengan aku, katakan kepada orang ahli ibadah tu, aku ni qarib. Qarib tu apa? Dekat. Abang dengan abah dekat tak? Cik Latif lagi dekat. Tapi tu tak dekat lagi. Allah tu bagi tahu dekat tu macam mana. Gula dengan manis dekat tak? Dekat tak? Kalau makan gula jangan cari manis dia, betul? Sebab dah ada dah letak Allah Taala letak manis itu. Dia berasal daripada tebu. Allah jadikan jadi gula. Ada gula bermacam-macam gula, tapi kita cerita gula yang daripada tebu ni. Dia makan jangan manis. Tak payah cari manis, makan automatik terus rasa manis, betul? Jadi siapa yang menciptakan manis tu? Nampak je? Siapa yang menciptakan manis tu? Allah menciptakan. Jadi jangan kita cari manis tu. Kita cari dekat tak Allah tu. Kalau manis tu dekat lagi tak Allah? Muhammad, dekat lagi tak Allah? Itu kita nak duduk situ. Kalau garam tu masin tu tak dekat. Memang masin tu dah dekat dah, tak boleh nak cerita. Tapi lagi dekat Allah. Nak bagi tahu bahawa Allah tu dekat lagi daripada rasa masin tu, rasa manis tu, rasa pedas tu, rasa apa pun jangan dicari. Cari siapa yang menciptakan dia. Dia lebih dekat daripada rasa tu. Ini rasa yang Sayyidina Abu Bakar dapat qarib tu tadi. Itu yang Allah Ta'ala kata, aku ni dekat. Tapi kalau dekat kita tak dapat faham apa dekat tu. Kita ingat kita makan ni kita sedapnya. Sedap tu yang kita nampak. Siapa yang memberi tu dia lebih sedap lagi, kita tak rasa tu lebih dekat. Macam mana kita nak olahkan? Dekat, qurab. Jadi amalan-amalan kita lakukan korban. Kata bulan ni, Zulhijjah. Kita lakukan korban nanti masuk apa bulan? 12 Hari Raya Aidiladha, 12.
12 Zulhijjah. 12 Zulhijjah kan? Boleh buat korban sampai 14 ya? 10 sampai 13. 10 sampai 13. Tu. Makna kita boleh buat korban waktu tu. Korban tu maknanya mendekat. Amalan tu mendekat. Bukan darah, daging ataupun lembu tu ataupun kambing tu yang kita korban ataupun unta yang sampai kepada Allah Taala kata. Yang sampai tu adalah ketakwaan, keikhlasan kita. Yang kita faham. Kita berbuat tu kerana merasakan botol-botol kedekatan dengan Allah. Kedekatanku nama korban. Baru kita beri tanda korban tu apa? Barulah tanda dia kita buat unta ke, lembu ke, sapi ke, ataupun kambing ke. Itu. Jangan itu dulu. Jangan lembu dulu, jangan unta dulu, jangan kita ingat tu sampai pada Allah. Jangan. Salah, itu takkan sampai Allah Ta'ala. Yang sampai ketakwaan, keimanan, keyakinan, ikhlas kita kepada Allah. Kita yakin kita dekat dengan Allah. Betul-betul rasa sampai tak ada kita, baru tanda dia kita buatkan korban. Tanda kita dekat dengan Allah tu maknanya. Ni kena jelaskan balik lah. Pasal apa? Kebanyakan kita ni kurang. Kita fikir korban, kita nampak kambing dulu. Kita nampak lembu, kita nampak unta. Kurang tepat. Mana kita kena ubah. Jangan nampak kambing, Allah tu dulu. Baru kita berbuat. Baru jadi amalan tu jadi amalan yang dikatakan ahsanu amalah. Sebab bukan kita yang berbuat, tetapi itu Allah yang bagi kita rasa untuk membuat korban, untuk membuat dekatkan diri. Allah yang mendekatkan kita pada kita dulu, baru kita tajalikan tanda dekat tu dengan binatang itu tadi. Kesyukuran kita, mana rasa dah syukur kita, dia yang bagi kita. Kalau dia tak bagi gerak untuk buat sembelihan korban, pasal korban ni boleh 4 hari kan, 4 hari je boleh. Selepas 4 hari tak dipanggil korban, sedekah biasa je. Bukan saya cakap sedekah biasa, bukan makna sedekah je lah. Sebab korban ni special. Tu pasal hari-hari 10 awal Zulhijjah ni, amalan kita ni cepat Allah Ta'ala nilaikan cepat. Macam mana? Kasih sayangnya tu tinggi. Bila kita lakukan amalan-amalan di bulan 10 awal Zulhijjah ni, amalan kita dicintai oleh Allah. Siapa bang? Siapa cintai kita bang? Siapa cakap? Allah bagi tahu. Jadi perbanyakkan zikir, baca Quran, ibadah tengah malam, ya. Ni sekarang awal Zulhijjah tau. Sungguh-sungguh kita ibadah demi nak dapatkan kurba. Dekat cinta dengan Allah. Lebur diri kita. Rasakan Allah, tu nama kurba. Kalau kata kurba ni sini-sini dekat, tak dekat. Masa manis tu tak dekat lagi. Hilang manis yang mencipta, tu baru kurba. Hilang diri kita, dia aja. Tu nama kurba. Dia macam kesucian juga. Dah nak pergi bawa dah. Dah, setengah jam. Perasaan yang sentiasa bahagia dengan dia. Tapi kita hargailah pada-mana. Abang panggil suruh tutup pintu tadi tak. Pada tu. Jadi bahagianya kita tadi apabila kita dapat rasakan kedekatan. Kedekatan tu tadi sampai kita tak ada merasa diri. Kedekatan yang qarib, ani qarib, aku ni dekat, tak ada diri kau lagi dah. Ani qarib, Allah Ta'ala kata. Aku ni dekat. Maknanya engkau tu tak ada lagi dah. Kau dah tenggelam. Itu makna sebenar-benar yang dikatakan kedekatan. Muqarrabin ke apa benda kan. Itu kedekatan tu yang kita nak rasakan. Tapi kalau kita keluar ada rasa diri kita, makna kita dah mula terputus daripada ketersambungan tu tadi. Maknanya kita tidak wusul, tidak sampai. Kita yang keluar. Sebenarnya dia tak pernah pisah pun. Tapi kita yang menutupi untuk kita ada kedirian kita, dia ada dua tak boleh dia. Jadi kitalah yang nak kena memohon kepada Allah. Pasal kita yang akan disoalkan. Bukan kita menyoal, ya Allah, kenapa engkau keluarkan aku? Bukan.
Adam tak ada kata, kenapa kau campak aku ke dalam apa, kau dah masuk dalam syurga, kau keluarkan aku ke bumi, ya Allah. Adam tak cakap gitu. Adam kata dia telah Rabbana zalamna. Jadi cerita dia kena begitu. Bukan kita yang menyoal Allah, kenapa kau nak buat aku skrip macam ni, ya Allah? Tak boleh. Sungguh pun kita tahu skrip Allah tu semua betul, kita tak boleh memprotes. Sebab itu skrip-skrip Allah semua di dalam ilmu Allah, makna diri dia. Kita tak faham. Jadi kita ikut aja apa skrip yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tak boleh pandai ni. Ini tak betul skrip ni, tak boleh. Kehidupan kita semua nak makan apa hari ni, pagi tadi makan apa saya? Makan sikit tadi apa ni? Nasi dengan ayam sambal. Ya, tapi rancang tu ada beli apa tu? Buat serawa nak cecangan apa roti. Tapi rupanya bila time nak makan tu tadi pagi subuh tu, sebelum subuh rupa kena makan nasi. Jadi selera tu datang kita rancang antara dua tu, tapi Allah bagi. Jadi itu semua kalau kita hayati balik, ingat balik semua, kita tak mampu sebenarnya. Kita berangan-angan je rasa macam kita boleh ni. Jadi janganlah letakkan sangat perancangan kita ni betul. Kita boleh rancang, tapi jangan ingat rancangan tu kita tepat. Rancangan yang tepat dia terjadi dia adalah dia yang menentukan. Jadi kita jangan risau-risau apa yang nak ke depan ni. Kata Sayyidina Ali, dia lautan yang sangat dalam. Jangan cuba-cuba kau nak menyelam. Kau tak mampu menyelam lama. 5 minit kau dah lemas dah. Lautan tu dalam. Jangan kau nak tahu ke depan. Yang penting kau waqadara rabbuka, kata Sayyidina Ali. Kau tetap aja dengan Allah. Itu yang paling mustahak sekali. Jadi apa pun nanti kau dah selalu dengan Allah, engkau akan akur, redha. Tapi yang risau engkau tak dengan Allah, engkau tahu macam mana pun kau akan risau juga, kata Sayyidina Ali. Walaupun kau tahu kat depan ni apa yang jadi, engkau tetap risau juga sebab engkau tak dengan Allah. Jadi engkau jangan risau apa yang ke depan. Yang engkau risau, engkau tak dengan Allah. Jadi waqadara rabbuka alla tab. Engkau selalu betul-betul minta pada Allah, kau tegur hilang diri engkau sentiasa dengan Allah, dan engkau minta Allah ikut sistem tak budu. Itu lebih bagus daripada engkau mengetahui apa segala tapi engkau sedangkan engkau tak dengan Allah. Kau dengan kebanggaan diri engkau, keegoan diri, ada keakuan diri. Itu kata Sayyidina Ali. Ada banyak orang yang mentafsirkan mengatakan tadi qada dan qadar. Qada dulu ke qadar dulu. Jadi tentu sendiri ayat tu turun wa qada. Qada ni ada yang kata mengikuti. Ada tafsiran ni masing-masing lah. Tapi bagi Sayyidina Ali, wa qada tu hendaklah kau tetap. Qada tu tetap dengan Allah. Itu Sayyidina Ali. Itu tafsiran Rasulullah yang Sayyidina Ali cakap tu. Dia tak ada dia bercakap tu untuk dia. Dia cakap apa yang Rasulullah bagi faham kat dia, Sayyidina Ali akan cakap gitu. Dia tak ada lebih-lebih. Dia akan Allah Rasul Sayyidina Ali. Tak macam Syiah ni kadang-kadang dia hentam. Dia kata Ali yang patutnya. Dia lebih-lebih sangat pula, bahaya. Jadi kita ambil maknanya apa yang Sayyidina Ali kata tu betul. Dia mengambil daripada Allah Rasul. Jadi dia ikuti. Jadi dia takut orang lebih-lebihkan dia. Dia kata tafsiran ni wa qada rabbuka ni ada orang mengatakan bahawa kita ni kena ikut sistem Allah Taala. Ikuti qada rabbuka ta'budu. Sistem mengikuti sistem Allah. Tapi sebenarnya wa qada tu tetapkan diri kau ada hanya itu qada. Baru engkau akan menerima kadar. Kadar dia adalah tak budu. Apa saja yang Allah perintahkan. Itu tak budu. Maksudnya qada dan qadar. Bahasanya lain tapi qada tu mesti pertama sekali. Itu qada. Baru kita faham qada dan qadar. Kalau tidak kita tak faham apa ni. Percaya pada qada dan qadar. Kita sekadar gitu ya. Rukun iman yang ke berapa? 16 kali kan. Kalau tak betul tu geranap. Sebab qada dan qadar tu ketentuan baik dan buruk Allah Ta'ala atau apa pun ketentuan adalah semuanya baik. Walaupun itu buruk.
Sebab tu dia kata qada tu kena faham sentiasa dengan Allah dulu. Baru kita nampak baik buruk tu kita tahu. Kita tak duduk kat baik buruk, kita duduk dengan siapa yang menzahirkan qadar tu kat baik dan buruk. Sebab tu Sayyidina Ali kata wa qada ni hendaklah kau tetap dengan Allah. Baru kau boleh terima qadar-qadar dia. Itu rahsia Sayyidina Ali. Dia bagi tahu tafsiran. Tapi siapa yang dapat jumpa tafsiran dapat. Banyak orang bila sebut dulu, bila dapat perang Ali dengan Muawiyah, jadi orang jadi benci dengan Sayyidina Ali. Banyak maknanya riwayat yang daripada Rasulullah tu kepada Hasan, Husin, Zainal Abidin, keluarga dia semua dia buang. Bencinya sangat kepada keluarga Ali hingga kita tak jumpa banyak hadis-hadis yang direwayatkan oleh keturunan Nabi. Ali ke Hasan ke Husin ke, ataupun Zainal Abidin turunan jarang kita dengar, melainkan dia orang-orang yang tertentu yang masih pegang lagi rahsia tu. Itu yang asli lah. Jadi masa bencinya tadi sampai dia hadis sanad dia sampai Ali dia orang. Itu orang Islam sendiri tu membuatkan kebencian. Bukan benci Islam sama Islam ni baru lagi. Sejak zaman apa lagi ada. Bila zaman kita ni makin banyak lah. Sebab fitnah tu berlangsung. Fitnah tu dia lebih jahat daripada pembunuhan. Jadi Rasulullah tu dah bagi tahu awal, Ali, di zaman kau nanti akan timbul fitnah yang amat besar. Mana fitnah ni mana termasuk Dajjal lah. Dajjal sekali di dalam tu. Kalau kita kaji lah, kita pecahkan lagi kan, baru kita nampak zaman Sayyidina Ali tu ada dah Dajjal. Sebab kita kaitkan dengan fitnah yang Nabi kata. Sebab Dajjal tak ada lain, dia bawa fitnah. Dia nak laga-lagakan, penipu lah dia. Fitnah ni penipuan kan. Lepas tu dia laga-lagakan. Dia pergi sini kata gini ni, suruhnya di sini dia laga-lagakan. Bukan dia nak damaikan orang. Itu kan kerja iblis tu kan. Sifat batil. Allah bagi sifat batil begitu, melaga-lagakan. Perbandingan sifat Rasulullah SAW dan pengikut yang betul-betul Nabi Muhammad SAW adalah bersifat rahmatan lil alamin. Dia tidak melaga-lagakan, dia menyatukan. Orang memutuskan, cari jalan putuskan, dia tak, dia cari jalan rahmatan lil alamin. Macam mana pun nak putuskan dia cantum. Dia maaf. Subhanallah. Itu sifat-sifat yang maknanya daripada aku, Rasulullah kata. Dia tu daripada kalau dia ada sifat tu, dia daripada aku. Tapi kalau sikap melaga-lagakan, pecah belah kan, itu maknanya fitnah Dajjal. Itu maknanya perangai Dajjal tu daripada iblis, daripada Dajjal, daripada Ya'juj, semua satu tim. Golongan-golongan yang siratal ladzina an'am ghairil kita tak masuk siratal ladzina an'amta alaihim. Kita termasuk golongan yang tadi sesat, yang tadi Allah Ta'ala membezakan. Supaya kita faham. Jadi inilah kehidupan ni. Kita tengok sekarang dah punca-punca tadi nak sampai kepada pengakhiran zaman cerita Allah. Fasa ni dah fasa kelima dah. Fasa ke-6 kiamat kan. Kiamat dan juga perhitungan lah fasa ke-6. Sitati ayam tu mana. Kita mana dah 5 dan ni 5 last. 6 jangan cerita lah. 6 tu dah kira kisah untuk perkiraan tu. Pada masyarakat masuk surga tu 6 tu. Sekarang 5 ni bahaya ni kita ni. 5 ni makna bahaya. Bahaya macam mana? Manusia dah terlampau banyak nak dimatikan. Sebab apa? Dah terlampau, ialah banyak sangat dia punya apa? Orang kata, Allah Ta'ala kata memang dia banyakkan manusia pada akhir zaman ni, dan Allah boleh matikan secara berkelompok-kelompok. Ibaratnya Rasulullah kata pada penghujung pengakhir zaman nanti, ibarat nanti seperti tasbih yang berikat, tasbih, biji-biji manik tasbih, Rasulullah kata, yang akan putus. Maknanya banyak, bila tasbih itu kan banyak kan, bilangan banyak, akan putus. Maknanya putus, jatuh, mati. Beramai-ramai lah.
mungkin dia pecahkan, bom-bom jatuh. Peperangan dunia ketiga orang kata kan. Bom-bom banyak jatuh. Putus, jatuh bom, mati tak banyak. Itu Rasulullah bagi tahu. Ni dia kita menghadapi masa-masa yang begini. Tu. Dajjal punya tentera tu dah jadi pemimpin-pemimpin dah. Dajjal punya anak murid dah jadi pemimpin-pemimpin besar dah. Dunia semua dia kontrol. Dia rasa gitu. Tu. Dajjal dia nak turun lah. Sebab bila dia sebelum Dajjal turun, sebelum dia turun, dia dah Imam Mahdi ni turun dulu. Bila turun dulu Imam Mahdi, dia akan kalahkan pemimpin-pemimpin anak murid Dajjal ni. Jadi dah tewas semua, baru Dajjal tu turun. Dia marah. Anak buah dia Imam Mahdi bunuh. Imam Mahdi lari satu tempat, turun Nabi Isa yang kebunuh. Itu menurut hadis Rasulullah. Lebih kurang gitulah. Saya tak berapa pandai cerita panjang sangat. Itulah poin dia. Dia waktu tu kita berada di mana? Kita harapkan kita menjadi penolong Nabi Imam Mahdi. Nabi Isa dia punya mesej, dia bunuh Dajjal, kemudian dia memberitahu kepada Nasrani bahawa tegaskan aku bukan anak Tuhan. Itu. Tu tadi. Jadi dia turun sebagai, dipanggil tadi kalau Nabi Isa Ruhullah. Menurut hakikat Ruhullah ni tadi roh suci. Dengan kesucian tu tadi dapat membunuh Dajjal. Jadi jangan pandanglah Nabi Isa tu, tapi pandang roh suci yang ada pada diri orang. Di orang yang memiliki roh suci tu. Tentu-tentu orang yang tiada kedirian dia. Jadi kalau kita dah ada pelajaran tu, makna kita akan bersama lah orang. Dan kita pun ada kekuasaan yang Allah bagi nanti untuk membunuh dengan kesucian. Jadi kesucian datang karamah. Kalau Nabi Isa mujizat lah kalau kita datang karamah. Kita pun akan menggunakan kuasa-kuasa karamah juga. Sebab bila ada kesucian, bila tak ada kedirian dia, jadilah wa ma ramaitah, bukan engkau. Maknanya kita menggunakan betul-betul qudratul besi maknikam, qudratullah. Tak ada siapa yang boleh menahan besi maknikam qudratullah yang bersifat suci itu tadi. Tak ada siapa yang boleh. Hembusan kita pun dia tak mampu nak hadap. Apalagi nak lihat wajah-wajah orang yang dah jadi citra ilahiyah. Citra ilah. Cahaya dia tu bersumber daripada cahaya Allah. Jadi orang melihat cahaya dia tu nampak cahaya Allah. Bukan dia tu Allah. Dia dah jadi manusia yang begitu. Yang dah hilang dan yang tinggal adalah cahaya Muhammad. Citra ilahiyah. Boleh hadap kau? Benda batil tak mampu menghadap wajah cahaya citra, iaitu cahaya Nur Muhammad dan juga Nur Allah. Nur Allah punya cahaya, Nur Zat turun kepada Nur Muhammad. Tak ada iblis pun tak sanggup nak memandang. Tu ada cerita Sayyidina Umar kalau dia lalu, iblis tak nak lalu. Setan ke benda batil tak nak lalu jejak dia. Hangus. Rasulullah kata. Sebab apa Sayyidina Umar memiliki begitu? Sebab dia tak percaya pada diri dia. Sayyidina Umar pertama dia tak percaya diri dia. Maka tu dia sampai bila-bila dia tak percaya diri dia. Dan percaya pada Allah. Apalagi orang lain dia tak percaya. Allah dan Rasul tu memanglah kan. Tapi yang lain dia tak. Diri dia pun dia tak percaya. Maka tu dia lupa diri dia berapa puluh tahun. Dia hanya percaya Allah. Tu skill yang Allah Rasulullah bagi kat Sayyidina Umar. Pasal dia tak takut siapa-siapa. Malaikat Munkar Nakir pun dia tengkingnya. Siapa tu? Munkar Nakir yang takut. Sebab dia dah tak percaya siapa-siapa. Munkar Nakir ke, semua tu dia nampak tak ada kekuatan apa. Yang dia tahu Allah dan Rasul. Betul kita bersyahadat, baru betul macam tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasul. Betul-betul. Ini kita sebut banyak kali tapi kita tak mengimani. Sebab
dah terlampau banyak kita banyak melihat manusia yang tahu cakap tapi dia tidak berbuat. Nah tu, banyak bercakap. Ilmu dia banyak bercakap je. Bukan saya cakap tak betul, tapi ilmu kalau bercakap je, tapi engkau sendiri tak berbuat. Abu Yazid Al-Bistami, orang kata ada guru ni hebat ni, wali Allah ke apa benda tu, tingkat tinggi. Tak. Habis orang kata engkau pergilah belajar. Abu Yazid pun nak pergi belajar. Belajar, dia nak datang tengok ada dia tunjuk satu guru tu. Guru tu ludah arah ke apa? Kaabah. Abu Yazid terus tak mau belajar. Dia kata, kenapa Abu Yazid? Engkau belum jumpa lagi. Tak payahlah aku nak jumpa. Dari segi adab pun dia berludah mengarah kepada Kaabah. Kaabah memang jauh lah, tapi dia ludah tu mengarah ke Kaabah. Nampak? Begitu teliti sekali dia nak jumpa guru, dia nak nilai tu tadi pun. Guru yang betul-betul akhlak. Yang betul-betul dia bukan cakap dia pandai. Akhlak dia tu, peribadi dia sendiri pun. Ludah pun searah ke kiblat. Kiblat memang jauh lah kita kan. Kita sini kata ngadap yang kiblat. Kita kiblat jauh tapi kita ludah tu mengarah. Apa pun dah kita tak ada adab. Dia tak ada adab, apa aku nak ambil. Aku dia jadi tawar. Kau nak ambil, aku tawar. Kerana tak ada agama bagi orang tak ada adab. Tak ada agama. Kalau nak kata ilmu tinggi, iblis lagi tinggi ilmu. Tapi tak ada adab apa. Jadi biar kita adab tu banyak, ilmu sikit tak apa. Bukan saya cakap tak boleh belajar ilmu aja. Tapi biar duduk di situ lagi berselamat lah. Kau banyak ilmu sombong apa. Kau rasa kau hebat, kau rasa kau boleh nasihat orang, orang lain tak boleh nasihat. Orang nasihat kau tak betul pun tak boleh terima. Sebab engkau ya boleh terima nasihat orang. Oi, bahaya hidup macam tu. Itu masih ada kedirian. Kita tak, dalam kita sampai ke mana pun, kita jaga adab kita, orang nasihat kita macam mana, kita boleh terima. Terima kasih. Kita cakap terima kasih. Sayyidina Umar bila dia dapat khalifah, bila wafat Abu Bakar, orang lantik dia. Dia tak nak. Tapi orang lantik jadi khalifah. Dia malam dia menangis. Malam dia menangis kerana takut memegang pangkat tu. Dia tak nak tapi dah. Kan? Dia tak nak. Jadi ketua ni tak nak. Jadi guru ni tak nak. Jadi pembimbing rohani ni tak nak. Orang pilih macam mana pun dia tak nak. Tapi dah terpaksa dia ambil Umar. Tu pun menangis tengah malam. Menangis. Isteri dia kata, kenapa menangis? Dapat pangkat tinggi. Oh, ya Allah, engkau tak tahu. Tanggungjawab dia engkau tahu. Gitu. Itu pasal Umar dia boleh menjalankan dengan baik. Pasal dia tak nak. Tapi dia tahu Allah dah bagi. Dia kena jaga betul-betul. Sekarang berebut-rebut nak ambil jawatan. Sanggup buat macam-macam lah tu. Jadi orang macam tu kita nak jadi sandaran. Ulul amri minkum. Boleh kita jadikan dia ulul amri minkum untuk kita? Mana boleh lari tajuk. Dia mesti hati Allah wa hati taat Allah Rasul dulu baru. Jadi kalau dia tak ada ciri-ciri taat pada Allah, tak kenal Allah, tak kenal Rasul dia tadi, tak takut Allah, tak takut Rasul, kita layak ke dia ulul alim minkum ni yang Allah Ta'ala kata? Itu bukan saya cakap itu pemimpin di sini, bukan. Di bumi lain. Saya maksudkan bukan di bumi sini. Jadi kita ni kurang teliti, kurang memahami bab ni. Kita meluru je. Lepas tu pula bumi tu pula, ulama tu pula sokong pula lagi. Dia tadi pengetahuan pun dia tak nak jelaskan. Kalau dia jelaskan nanti periuk nasi dia ke keduniaan dia hancur pula. Ni ulama usuk. Yang bukan bumi sini saya cerita bumi tempat lain. Yang perasan. Jadi jangan ikut bumi yang lain saya cakap tu. Kita kat bumi kita bawa kasih sayang. Kat bumi kita buat kasih sayang. Beruntung kita. Jangan ada berbala-bala, jangan ada fitnah, jangan ada nak naik pijak orang. Tu bumi lain tu gitu sifat dia. Jadi kat bumi ni saya tak nampak. Saya nampak semua bagus. Jadi jagakan kebagusan tu tadi. Supaya ulama kita terus bagus, pemimpin kita terus bagus, rakyat akan jadi bagus, umat jadi bagus. Dengan bersifat kasih sayang dapat mematikan fitnah, dapat mematikan
apa saja penyakit-penyakit yang halus ke, penyakit yang tak boleh tengok dengan mata ke, ataupun penyakit yang kasar ni, boleh dihilangkan dengan kasih sayang sesama. Pertama dengan Allah, kedua semua sesama makhluk. Jangan cari penyakit. Tapi kalau ada kebencian, penyakit macam-macam datang. Kita biarkan penyakit ni akan merebak. Sebenarnya perbetulkan nilai perubahan dengan akhlak kita, itu akan mencegah benda-benda batil untuk merebak. Insya-Allah dan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam menyatakan esa keesaan Allah. Dia yang menyatakan esanya juga. Dia juga yang membinasakan kedirian diri kita ni, yang hala tujuannya tetap sampai kepada dinding zat tauhid, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana yang diperbincangkan, apabila kita senantiasa duduk di maqam yang dikatakan tetap dengan sistem Allah, maka Allah Ta'ala memberi kita keamanan. Apa jua baik dan buruk, kita tidak duduk di tengah-tengah, maka kita duduk di antara kita tidak duduk di antara kedua baik dan buruk, maka kita duduk di tengah-tengah, iaitu dia yang dikatakan taman yang indah, itu bersama dengan Rob bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk diri kita sebenarnya poin penting, sentiasalah kita menyatakan menafikan kedirian diri kita. Itu yang paling penting sekali yang Rasulullah SAW ajar. Memerangi juga kedirian di diri kita sebenarnya. Itulah yang membawa musibah paling besar sekali yang Rasulullah SAW ajar. Jadi keberuntungan orang-orang yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia duduk dalam benteng Allah, iaitu tak ada kedirian dia, maka Allah yang ke depan melakukan apa jua pentadbiran dan pentakdiran Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntungnya kita duduk dalam keadaan tenang, seperti mana yang dikatakan para sahabat, Rasulullah SAW, dia berperang pun dalam keadaan bagaimana keadaan yang tak ada kediriannya. Kalau yang diceritakan dahulu, Sayyidina Ali itu memancung dalam keadaan tak ada kedirian dia, maka pancongan tu amat hebat sekali. Pancongan yang amat hebat sekali. Kalau daripada 1 sampai 10 tu semua habis. Daripada nombor 1 sampai nombor 10 semua habis. Contohnya gitulah. Maknanya bukan diri Sayyidina Ali yang ke depan sebenarnya. Maknanya tak ada kedirian dia, maka Allah esa Allah saja. Allah Ta'ala yang ke depan menyatakan kekuasaan yang sebenar dia, diri zat dia tu. Jadi semoga-moga Allah Ta'ala sentiasa menyatakan diri keesaannya juga kepada mereka yang mendengar ni, yang mana apabila kita dibuang kedirian, dibinasakan oleh Allah SWT, maka bertemulah kita dengan kenderaan Nur Muhammad untuk menyatakan keesaannya. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT tadi, luahan kesucian kalimat-kalimat Rabi daripada sahabat kita tadi. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama lah, sama-sama menghayati ni. Bulan ni dah masuk, maknanya bulan korban, bulan korba, bulan dekat. Hayati lagi maksud dekat yang tadi telah dicerahkan lagi oleh Allah, telah maknanya diterang lagi, disuluh apa makna korba tadi, korban yang tadi. Bulan ni bulan korban, bulan Zulhijjah. Jadi serahkan betul-betul pada Allah sampai kita jadi al-fakir, jadi hamba yang betul-betul tak berdaya apa-apa. Betul-betul 24 jam sentiasa merasakan dia duduk baring, apa saja dia je, kita tak ada. Kita minta pada Allah sungguh-sungguh
supaya jangan ada lagi rasa kedirian kita. Masa kita dah dibukakan oleh Allah, mukasyafal ghaibu lil fuqarah, dia bukakan, singkapkan, lalu melihatkan perkara gaib, baru kita nampak yang maha gaib tu aja yang ada, iaitu Allah yang maha gaib. Lalu kepada kita yang tak punya apa-apa, fakir, fuqarah, mana ada apa-apa, hidup pun tak ada. Ada ke hidup kita? Fuqara ni hidup pun tak ada. Apa lagi nak fikir, nak dengar, nak lihat, nak berancang, nak makan tu, nak makan. Tak ada apa. Semua tu adalah diatur oleh Allah. Tu fakir nama dia. Fuqarah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita menunggu apa aja yang Allah Ta'ala nak warisi kepada kita untuk mentajalikan diri dia. Jadi jangan merasa kita yang nak makan ni, kita yang tahu